Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Dalam kuliah ini kita akan sambung lagi perbincangan berkenaan dengan proses di dalam pembinaan ataupun pembangunan sistem maklumat perakaunan. Jadi dalam kuliah lepas dan kuliah sebelumnya kita telah melihat tentang fasa yang pertama yang dilalui oleh satu-satu organisasi untuk membangunkan sistem maklumat perakaunan, dan fasa pertama tersebut adalah analisis sistem. Jadi hari ini kita akan teruskan lagi perbincangan kita untuk kita lihat fasa yang kedua sehinggalah fasa yang terakhir, fasa kelima. Jadi kalau kita cuba lihat balik dalam gambar rajah Systems Development Life Cycle ini, SDLC, kita telah bincang fasa pertama iaitu System Analysis di dalam beberapa kuliah yang lepas. Hari ini kita akan lihat Conceptual Design, Physical Design, Implementation and Conversion, dan juga Operation and Maintenance. Jadi apabila organisasi ataupun pasukan projek telah melalui fasa yang pertama iaitu Systems Analysis, yang mana mereka telah mengkaji tujuan sistem hendak ditukar, apakah kelemahan kepada sistem lama, apakah masalah yang menyebabkan perlunya kepada pertukaran sistem, dan akhir sekali mereka akan menyediakan laporan iaitu laporan yang menyenaraikan ataupun membentangkan tentang keperluan sistem, dan feasibility juga telah dibuat, kajian feasibility untuk melihat sama ada projek patut diteruskan atau tidak, dan telah pun didapati dan ditunjukkan bahawa projek ini feasible, boleh dilaksanakan. Maka pasukan projek akan pergi kepada fasa yang kedua, iaitu fasa kedua ialah conceptual design, reka bentuk konsep. Jadi di dalam conceptual design ini pasukan projek akan membangunkan satu framework umum bagaimana keperluan pengguna dan bagaimana masalah yang telah dikenalpasti akan diselesaikan. Jadi di dalam conceptual design ni, pasukan projek akan mula menilai cadangan-cadangan, menilai pilihan-pilihan reka bentuk yang ada. Kemudian apabila menilai, mereka akan menyediakan spesifikasi kepada reka bentuk, dan akhirnya mereka akan menyediakan laporan. Jadi dalam menyediakan, setelah mereka melihat pelbagai pilihan yang ada, maka mereka akan membuat pemilihan, dan apabila mereka membuat pilihan dengan satu pilihan tertentu, maka pasukan projek pun akan mulalah menyediakan spesifikasi reka bentuk. Jadi dalam spesifikasi reka bentuk ada 4 jenis spesifikasi yang penting yang perlu dibincangkan. Dan spesifikasi ini kalau kita lihat, dia adalah seperti kitaran pemprosesan maklumat, iaitu daripada input pergi kepada proses atau pergi kepada storan, kemudian akan pergi kepada output. Okey. Jadi daripada input pergi kepada storan ataupun proses, kemudian ataupun daripada storan pergi ke proses, kemudian akan menghasilkan output. Jadi inilah spesifikasi. Jadi setiap bahagian ini akan ditentukan spesifikasinya lah. Okey. Dan di sini dia tunjukkan spesifikasi yang terakhir, iaitu untuk output, kemudian barulah dia datang kepada input. Kerana akhirnya sistem, bila kita laksanakan sistem, sebenarnya yang kita inginkan ialah output. Output tu ialah outcome ataupun objektif kita, apa yang hendak dicapai oleh sistem. Jadi sebab itu kita letak output dahulu, kemudian barulah kita tengok bagaimana untuk kita mencapai objektif kita, iaitu melalui kita punya input. Jadi dalam output ni antara yang kita akan lihat how often.
berapa kerap kalau laporan kita keluarkan, berapa kerap laporan yang hendak kita keluarkan itu. What should reports contain? Apa maklumat yang kita nak paparkan dalam laporan? Kalau kita menghasilkan kunci kira-kira, jadi apa yang kita nak paparkan dalam kunci kira-kira? Kita akan paparkan aset-aset, liability, equity pemilik, aset pula kita bahagikan kepada bahagian-bahagian. Kemudian kita nak what should reports look like? Kita kena tunjukkan apa yang laporan tu patutnya rupa dia macam mana, kan? Kalau kunci kira-kira kita nak tunjukkan bahawa kita nak tunjuk perbandingan antara tahun lepas dengan tahun ini, ataupun kita nak tunjukkan detail, iaitu aset pada nilai buku dan pada nilai setelah susut nilai contohnya. Okey. Dan should reports be online atau or hard copy or both. Kita nak lihat juga dari segi fizikal, bagaimana laporan tu adakah laporan yang kita nak hasilkan tu laporan dalam bentuk online, maknanya orang lihat pada skrin komputer, ataupun laporan yang dihasilkan tu adalah hard copy ataupun dia printed, kan? Ataupun kedua-dua ni sekali. Jadi ini adalah keputusan-keputusan yang perlu dibuat dalam peringkat ini. Dari segi laporan, apa yang kita nak keluarkan daripada sistem. Kemudian untuk itu kita perlu tahu apa data yang perlu kita simpan dalam sistem untuk menghasilkan laporan. Jadi data storage. Apakah data elemen yang hendak kita simpan untuk menghasilkan laporan? Bagaimana data itu patut disimpan? What type of file or database? Bagaimana rupa database yang kita nak simpan? Jadi di sini juga, kan, di sinilah datangnya juga kita punya REA. Jadi sebab itu kita dah bincangkan dalam beberapa kuliah lepas bahawa bila kita mereka bentuk pangkalan data, itu adalah satu proses yang berlaku di dalam fasa systems analysis dan juga fasa conceptual design. Sebab di sinilah berlakunya reka bentuk rajah REA. Seterusnya, bila kita tahu apa data yang kita perlu simpan, kita boleh design bagaimana kita hendak kutip data yang kita hendak simpan itu. Okey, bila, di mana, where, di mana kita nak dapatkan data. Bila kita nak dapatkan data. Bagaimana kita hendak kutip data. So, kita dulu kutip data melalui dokumen kertas dahulu, kemudian baru kita key in, ataupun kita akan kutip data secara real time daripada urus niaga. Urus niaga tu dilaksanakan terus melalui sistem, maka data pun dia automatically captured, disimpan di situ. Jadi itu adalah antara consideration yang kita perlu buat untuk berkaitan dengan input. Kemudian kita akan design dari segi processing, procedure and operation, iaitu bagaimana kita nak proses data yang kita kutip dan kita simpan supaya dia menghasilkan output. Apabila kita sediakan design spesifikasi tadi, maka kita pun akan pergi, kita akan sediakan conceptual system design report.